Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majelis kita dengan Asmaul Husna. As'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المنعم المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المدعى البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك المقيس الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وإلى أرواح المسلمين والمسلمات كافة عامة وإلى رد النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما ورزقنا فهما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, pagi ini kita sambung waktu duha ni. Kita sambung baca kitab Qalbun Salim, muka surat 457.
merenung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di tajuk besar dia iaitu berkaitan dengan syukur. Kalau tak silap, syukur salah satu daripada sifat mahmud, sifat mahmudah, sifat yang dipuji oleh syarak, iaitu syukur. Sentiasa bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Lagi banyak kita bersyukur, lagi banyak nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Kalau kita kufur, tunggulah azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Merenung nikmat-nikmat Allah. Terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita disyukuri. Antara firman Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dengan keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Lahir-lahir kita mana tahu apa? Menangis je. Mata pun belum nampak lagi. Tak tahu apa lagi. Dalam keadaan tidak ada ilmu. Dan Ia mengurniakan kepada kamu pendengaran, baru boleh dengar, dan penglihatan serta hati, supaya kamu bersyukur. Daripada tak tahu apa, lahir-lahir, akhirnya sampai kita mengetahui sesuatu dengan nikmat Allah Ta'ala, nikmat besar yang kita boleh tengok, boleh melihat, boleh mendengar. InsyaAllah itu kena renung nikmat-nikmat Allah Ta'ala, maka kita akan rasa syukur. Yang ketiga, qanaah. Apa dia qanaah? Rasa cukup dengan apa yang ada. Qanaah ni satu sifat yang mana dia merasa cukup dengan apa yang ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kul wari'an takun a'badan nas wa kun qani'an takun ashqaran nas." Jadilah orang yang wara', maka engkau akan menjadi hamba yang paling berbakti. Jadilah orang yang wara'. Orang yang wara'. Wara' ni dia mengambil sekadar perlu. Maka kemudian orang yang wara' ni dia meninggalkan perkara yang walaupun halal, tapi dia mengambil dengan tidak berlebih-lebih. Dia meninggalkan perkara yang syubhah. Orang wara'. Jadilah orang yang wara', maka engkau akan menjadi hamba yang paling berbakti. Jadilah orang yang qanaah, orang yang merasa cukup dengan apa yang ada, maka engkau akan menjadi hamba yang paling bersyukur. Qanaah ni jadi orang jadi hamba yang qanaah. Jadi orang yang qanaah ni dia akan rasa syukur, sentiasa syukur. Cukuplah, apa yang ada ni dah cukup dah. Jadi hasil daripada qanaah tadi, sifat qanaah, maka dia menjadi hamba yang paling bersyukur. Hari ni ada 2 jemaah saya jumpa kat masjid tadi. Masjid ada program pengajian daurah kitab akidah orang beriman, kita tauhid. Jadi saya pun pergi ambil kitab dia tadi. Lepas ni baru sambung ke sana. Jadi ada 2 selalu yang ada orang dia tu start hari ni saya tak dapat dah ikut saya kat sini. Kurang sikit yang jemaah. Jadilah orang yang wara', maka engkau akan menjadi hamba yang paling berbakti. Jadilah orang yang qanaah, maka engkau akan menjadi hamba yang paling bersyukur. Sebab apa? Sebab orang yang qanaah cukup apa yang ada. Yang keempat, melihat orang yang kurang bernasib baik atau kurang kemampuan sebagai pengajaran untuk diri sendiri. Ini apa dia ni? Ini cara untuk menjadi orang yang bersyukur. Kena melihat orang yang kurang bernasib baik atau kurang kemampuan sebagai pengajaran untuk diri sendiri. Tengok orang yang kurang pada kita ni. Itu cara kita nak rasa diri kita nak jadi orang yang bersyukur. Daripada Sayyidina Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum fa huwa ajzaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah orang yang lebih rendah
daripada kamu, dan janganlah kamu melihat kepada orang yang berada di atas kamu, kerana perkara itu lebih patut bagi kamu supaya kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kamu. Ni pesanan Nabi SAW. Tengok orang rendah pada kita, jangan tengok orang lebih pada kita. Tengok orang lebih pada kita, kita akan rasa kita ni tak cukup. Padahal dah cukup dah. Tapi oleh kerana kita ni melihat perbandingan kita orang yang lebih pada kita, memang kita akan rasa tak cukup. Tengok orang yang bawah pada kita, pasti kita akan rasa Alhamdulillah, aku lebih pada dia, syukur aku ni macam-macam ada dah ni. Itu pesanan daripada Nabi SAW. Hadis Nabi yang patut kita pegang. Semua hadis patut kita pegang, kan? Tapi untuk kehidupan kita sehari-harian yang kita baca hari ini satu perkara yang menarik yang Nabi ajar kita. Tengok orang yang lebih rendah daripada kita, dan jangan tengok orang yang lebih tinggi pada kita. Bukan segi fizikal, tapi segi bab ukuran-ukuran dunia ni. Kalau nak tengok akhirat, ukuran akhirat, tengok orang lebih pada kita, maka kita akan rasa banyaknya kekurangan pada kita. Tengok hal akhirat. Tengok orang puasa Isnin Khamis, kita dah tua-tua, nak Khamis, Isnin Khamis pun susah. Jadi kita akan rasa, alamak, teruknya aku ni dalam amalan akhirat. Tengok orang boleh khatam Quran 2 bulan sekali khatam. Kita akan rasa, teruknya aku ni setahun sekali pun tak lepas nak khatam Quran. Kita tengok orang sembahyang berjemaah daripada subuh sampai ke isyak, tak tinggal solat berjemaah. Kita ni dah dapat sekali pun susah. Maka kita akan rasa banyaknya kekurangan kita dalam amalan akhirat. Jangan kita tengok orang yang bawah pada kita, kita akan rasa anda lah share lagi. Itu dalam bab amalan akhirat. Tapi amalan akhirat kita kena tengok orang yang lebih, amal dia lebih, baru kita rasa Allahu Akbar, aku ni tak tahulah bila nak mula nak jadi macam dia ni. Tapi untuk dunia, kena tengok orang yang lebih rendah pada kita, baru kita akan rasa syukur. Kita akan rasa kita ni cukup sangat dah, Alhamdulillah sangat dah. Maka jadilah orang yang qanaah. Maka itu cara-cara untuk mengajar kita menjadi orang yang bersyukur. Faedah doa dan bacaan apabila melihat musibah. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebab apa kita banyak baca hadis? Abu Hurairah ni banyak sangat nama dia disebut. Abi Hurairah. Abu Hurairah ni satu orang sahabat Nabi yang memang hidup dia khidmat kepada Nabi SAW. Khidmat dalam agama, dalam ilmu. Dia tak ada rumah. Dia tempat duduk dia di masjid. Jadi dia sentiasa bersama dengan Nabi SAW dalam majlis-majlis Nabi. Sebab tu dia banyak mendengar kalam-kalam Nabi, banyak mendengar hadis-hadis Nabi SAW. Ni Abu Hurairah ni. Begitu juga sahabat-sahabat lain yang lain. Anas bin Malik contohnya. Abu Sa'id Al-Khudri, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Abu Hurairah ni antara paling banyak sekali meriwayat hadis. Sebab tu bila kita baca hadis dia, banyak dengan nama dia disebut. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, artinya bila seorang melihat orang lain terkena musibah, kemudian dia baca alhamdulillahillazi afani mimma btalaka bi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Artinya, segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku daripada musibah yang Allah ujikan kepadamu, dan Allah Ta'ala memberi keutamaan kepadaku melebihi orang yang lain, maka musibah itu tidak akan menimpanya. Dalam riwayat Sayyidina Ibn Umar, di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, artinya dia akan benar-benar terhindar daripada cubaan tersebut dalam keadaan apa-apa pun. Dalam riwayat Sayyidina Umar pula ada tambahan di mana di akhir hadis Nabi SAW menyebut, artinya dia akan benar-benar terhindar daripada cubaan tersebut dalam keadaan apapun selama mana dia hidup. Hadis riwayat Tirmizi. Apabila doa dan bacaan apabila melihat musibah, selain daripada disebut dalam Al-Quran, wa za asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi
raji'un. Nah, itu ayat Quran. Ini doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahillazi afani mimma ba'talaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku daripada musibah yang Allah ujikan kepadamu. Dan Allah telah memberi keutamaan kepadaku melebihi orang ramai yang lain. Maka musibah itu tidak akan menimpanya. Tapi walaupun musibah tu, kita doa, ya Allah, musibah kena kat orang, tak kena kat kita, ya, Alhamdulillah. Tapi kalau terkena musibah pula, Nabi kata orang mukmin ni ajaibnya, hairannya orang mukmin apabila dia ditimpa musibah, dia juga dapat pahala dengan redha dan sabar. Sebagaimana musibah baru ni, tempat tu Almina tu, saya selalu lalu situ. Saya pergi Sungai Buloh, Saujana utama, saya ikut situ. Sungai Buloh tu saya potong situ, Almina. Dia situ taman perumahan dia, taman baru. Situ landscape dia cantik. Dia ada buat macam apa, gelung-gelung rotan, gelung-gelung tu kan. Orang lintas dia warna-warni. Kalau saya lalu petang-petang tu, orang kereta parking, jogging. Pengantin kalau dia tangkap gambar, dia lepas kahwin tu, lepas dia ni sanding tu, dia pergi kat situ tangkap gambar, view dia cantik. Almina tu, tempat yang kapal terbang tu meletup tu. Tapi ditakdirkan oleh Allah SWT, berlaku dia tu waktu bukan waktu puncak ke, bukan waktu orang santai-santai. Maka yang terlibat tu motor tu dengan kereta. Kalau waktu yang saya selalu tu, memang situ orang jual bunga pun ada, jual orchid. Dia taman perumahan yang mana taman tu dia buat, hari ni punya taman dia buat perumahan tu dengan landscape sekali. Maknanya cantik. Orang datang tu boleh santai. Bangla jual aiskrim. Sebab tempat tu orang parking tangkap gambar. Orang sekarang suka tangkap gambar. Orang ambil kesempatan jual bunga di jalan. Pengantin. Jadi kalau berlaku lah hari macam hari ni, berapa ramai yang akan. Tapi setiap musibah tu ada Allah Ta'ala Maha mengetahui kan. Jadi benda berlaku tapi tak ramai yang ni. Walaupun tak ramai pun berlaku, semua yang kita baca berkaitan dengan mangsa-mangsa, semua orang baik-baik. Semuanya orang baik-baik. Jadi musibah tu berlaku apabila seorang melihat orang yang terkena musibah, kemudian dia membaca Alhamdulillahillazi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani an katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku daripada musibah yang Allah ujikan kepadamu, dan Allah telah memberi keutamaan kepadaku melebihi orang ramai yang lain. Maka musibah itu tidak akan menimpa. Riwayat Tirmizi. Faedah, amalan setiap kali selepas solat. Syukur adalah inti kepada seluruh kebaikan dan tanda orang itu menghargai nikmat Allah Subhanahu Wa Taala atas kebaikan tadi. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar Sayyidina Muaz dengan sabda baginda, inni la uhibbuka la tad'anna fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sesungguhnya aku mencintaimu. Ni amalan setiap kali selepas solat. Ini doa ni kita selalu baca, kita hafal. Sesungguhnya aku mencintaimu, jangan sekali-kali kamu tinggalkan pada setiap selesai solat baca ya Allah. Ini sesungguhnya aku mencintaimu, janganlah sekali-kali kamu tinggalkan pada setiap selepas selesai solat untuk baca ya Allah. Bantulah aku untuk selalu ingat kepadamu, bersyukur kepadamu serta memperbaiki ibadah kepadamu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini Nabi ajar Sayyidina Muaz. Masa bila kita nak baca? Masa sebelum kita memberi salam, selepas tahiyat akhir. Fi innaka hamidum majid. Ya, ini bukan majid.
fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggal doa. Kalau sebelum ni kita semayang kita tak baca, tapi sebab dah tua-tua ni mestilah ada pertambahan dalam amalan kita kan. Maka kita baca. Ni Nabi ajar doa kepada Muaz, jangan tinggal setiap kali lepas solat. Maka dijelaskan oleh para ulama, baca dia selepas membaca tahiyat akhir, sebelum kita beri salam kita pun baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa maknanya? Allahumma, ya Allah, bantulah aku untuk mengingat, selalu ingatmu. Maknanya kita ni kan tak ada daya upaya kita nak melakukan satu kebaikan, nak tergelincir dalam melakukan kejahatan pun tak ada daya upaya kita. Semua tu adalah bantuan dan pertolongan daripada Allah, taufik daripada Allah. Jadi kita ni sangat-sangat memerlukan pertolongan daripada Allah, supaya Allah bantu kita supaya sentiasa ingat dia. Istiqamah ingat dia. Kadang kita ni kejap elok, kejap tak elok, kejap ingat, kejap tak ingat. Jadi kita minta pertolongan Allah, ya Allah bantulah aku untuk selalu ingat kepadamu. Kemudian bersyukur kepadamu, wa syukrika wa husni, serta memperbaiki ibadatku kepadamu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini doa. Jadi kalau kita dah baca ni lepas semayang tu, masa lepas sebelum salam kita dah baca ni, kita dah doa. Lepas masa semayang kita nak baca doa, doa tak panjang-panjang pun tak apa dah kan? Sebab ni pun dah baca doa lah. Jadi kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita ada hal terus cabut pun dah kira kita dah terus cabut pun, kita tak doa aku dah semayang ni, tak ada doa. Ni kita dah baca dah doa kan? Tu amalan kita lah. Kita dah tua-tua ni kan, tambah sikit. Seterusnya habis bab ke-6, ikhlas. Syukur, lepas tu ikhlas. Ikhlas ni salah satu sifat mahmudah. Mahmud, terpuji. Muhammad tu namanya, maknanya terpuji. Muhammad, Mahmud, Ahmad. Pengertian ikhlas, ketahuilah ikhlas ialah menunggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua ketaatan dengan niat hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Apa makna ikhlas? Menunggal Allah, Allah je. Dalam semua taat, dalam semua ibadat, dalam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya kerana Allah sahaja, bukan dengan niat lain. Seperti untuk mendapat pujian manusia, diberikan harta benda dan dimuliakan oleh orang lain, yang semuanya bertujuan untuk keduniaan. Tak ada tujuan lain. Kenapa kita sanggup tiap-tiap bulan untuk itu infakkan duit kita, bersedekah? Betul-betul mutlak kerana Allah. Tak ada niat sebab ni apa, supaya orang tahu kita ni pemurah, supaya kita apa nak orang puji. Sebab apa kita puasa? Sebab doktor suruh, alang-alang suruh tak boleh makan benda-benda yang baik, kita puasa. Itu dia tak mutlak lagi. Sekarang ni mutlak. Jernihkan kita punya niat. Kita datang apa? Masjid, surau, duduk dalam majlis ilmu. Niat kita betul-betul nak mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada niat lain. Duduk rumah kan, rumah bebel, saya tengok muka dia orang malas lah kat surau ni ada juga tak ada. Kita kena niat tu kena clear kan.
Jadi niat penting. Innamal a'malu binniyah. Pergi kerja pun sama juga. Pergi kerja kan. Pagi tu orang yang bekerja ni lagi kerja. Apa saja yang kita buat. Mana kena clearkan niat dulu. Pengertian ikhlas menurut para ulama. Ini menurut pandangan para ulama. Imam Abu Qasim Al-Kushairi mengatakan, ikhlas ialah menjadikan niat hanya untuk Allah SWT dalam melakukan amalan ketaatan. Amalan ketaatan tersebut dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT sehingga dilakukan bukan ingin dapatkan perakuan baik dan pujian daripada makhluk, atau yang dilakukan bukannya keluar dari hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mesti niat kita tu memang tujuan kita melakukan segala ketaatan, segala amal-amal soleh yang kita buat tu, tujuan kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak Allah redha. Manusia tak redha pun lantak kau lah kan. Kau nak kecam ke nak apa, aku tak heran. Kau tak lantik aku pun tak kisah, aku tak heran pun. Maknanya tak peduli. Tak lantik aku tak heran. Bukan aku datang surau masjid ni kerana aku ada jawatan. Tak ada. Aku tak peduli benda tu. Tahun ni nama aku naik, tahun depan gugur, tahun depan lagi gugur, tahun lagi hantu kau naik. Oh, kau dah buat aku macam sampah. Tapi kau nak perlu aku, kau lantik aku kan. Dan tak perlu kau tak lantik aku, tak dapat dah. Kau nak lantik aku direct. Aku tak nak main sikit setahun, 2 tahun, tak nak. Mengajuk, tak ada. Ini kita benda-benda tu yang tak nak tu. Ada jawatan ke, tak ada jawatan ke, kau imam ke, kau tak imam ke, kau bilal ke, kau tak bilal ke, kau pengurusi ke, kau tak pengurusi ke. Jadi itu tak ada masalah. Kan? Ini kadang-kadang setengah tempat tu, bila aku bertugas, ada, tak ada, tak kisah kalau aku bertugas. Kalau aku tak bertugas, aku tak dapat kau bertugas. Susah kan setengah tempat. Setengah tempat ni dia datang hanya bila dia bertugas. Susah. Kita tak dah tugas ke tak tugas, ada jawatan ke tak ada jawatan ke. Ada satu tempat saya mengajar tu, Bilal dia letak jawatan. Saya kat mana? Bilal yang selalu tu mana? Letak jawatan. Dia bukan letak jawatan je Ustaz. Jawatan jemaah pun dia letak sekali. Kau cakap lah, rugi lah dah tua. Kalau dia letak jawatan Bilal tu sebab dia ada hal lain, tak ada masalah. Tapi surau masjid datanglah juga. Tak, dia masjid pun dia tak datang lah. Dia letak jawatan sekali jemaah. Rugilah. Kan? Jadi kita melakukan segala ketaatan, amalan yang kita buat dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dilakukan bukan ingin dapatkan perakuan baik. Lantaklah nak kata apa tak kisah. Dan pujian daripada makhluk, atau dilakukan bukan keluar daripada hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Huzaifah Al-Mar'asi mengatakan ikhlas adalah sama perbuatan seorang hamba antara zahir, lahir dan batin. Apa yang ditunjukkan zahir, itulah batin. Apa yang ditunjukkan luar, itulah dalam hati dia. Zunnun Al-Masri menyebut 3 tanda ikhlas, iaitu merasakan sama saja antara pujian dan celaan orang. Tanda orang tu ikhlas. Sama je. Dia ni dah kena pecat jawatan, tak ada apa jawatan kat masjid pun datang ni. Apa pula? Saya bukan datang masjid sebab jawatan. Kan? Yang kedua, melupakan amalan kebajikan yang dahulu pernah dilakukan. Lupakan, jangan diungkit-ungkit. Saya dulu masuk saya ingat lagi ni zaman saya marin program jawatan tu. Dia ingat lagi sampai dah 10 tahun dah. Lupakan. Amalan kita ni kadang-kadang masih tergantung lagi. Kan? Orang pun tak tahu. Tiba-tiba kita sebut, langsung jatuh. Jadi, diam-diam cukup. Ini tak sabar-sabar kan? Kita tak sabar-sabar nak mencerita. Tak. Orang tak tahu ni. Orang tak tahu. Orang pun tak tanya. Baik aku cerita. Itu sebenarnya saya yang bagi tu. Saya yang sumbang tu. Orang tak tahu ni. Mana datang ni benda ni? Tiba-tiba ada
Owning siapa? Sponsor ni. Orang pun orang tak tanya-tanya. Dia orang tak perasan ke? Benda ni dah lama tak perasan. Ni kata tak, marin kan panis kan? Saya yang ni. Jangan disebut-sebut. Ustaz Zahidullah punya perumpamaan simple. Macam orang berak kat sungai ada tu. Tak ada, dia kenang-kenang pun tahi yang keluar. Sayang tu lah. Besar pula tu saya lopes dia tu. Tak ada, dia kenang-kenangan dia. Kan? Ini benda kenang-kenang kan? Kalau kenang tu mungkin teringat dulu pernah juga itu tak ni, tapi janganlah mungkin diceritakan. Dia ini orang jenis sum'ah. Sum'ah ni dia suka orang dengar. Ya. Amalan dia tu dia suka memperdengarkan. Yang ketiga, ni tanda dia. Jadi kita cek diri kita sendiri lah ni. Zunnun Al-Masri ni dia sebut 3 tanda ikhlas tu. Dia rasa sama je. Zahir dengan pujian ke celaan dia sama je. Tak adalah merajuk-rajuk ni. Kedua, dia melupakan amalan kebajikan dulu. Entah, saya pun tak ingat dah. Terima kasihlah bang. Masa anak saya marin ni ada menyumbang sikit masa nak sambung belajar. Saya pun tak ingat benda tu. Tak ingat. Yang ketiga, mengharapkan balasan amalan di akhirat. Bukan di dunia, tak kisah. Kita buat ni, kita mengharapkan amalan dekat akhirat nanti. Akhirat nantilah yang paling ni sekali. Itu yang kesudahan, yang memang tempat tinggal kita yang betul kekal abadi. Sayyidah Fudail bin Iyad mengatakan meninggalkan amalan kerana manusia adalah riak. Ada ramai orang dia tinggalkan amalan kerana manusia. Kan? Saya malas lah. Dia orang malas lah. Sebab apa? Dia orang tu bukan nak dengan saya. Dia meninggalkan satu amalan kerana manusia. Itu nama dia riak. Beramal kerana manusia pun termasuk beramal kerana manusia termasuk syirik. Syirik ni terbagi kepada dua. Syirik khafi, syirik jali. Syirik jali ni syirik yang boleh nampak. Syirik khafi ni tersembunyi. Riak ni syirik yang tersembunyi. Bermakna dia melakukan satu amalan, dia beramal kerana manusia. Bukan kerana Allah, kerana manusia. Tak syirik ke? Kita beramal mutlak kerana Allah. Tu dia kata menunggalkan hanya Allah. Menunggalkan. Ikhlas ni menunggalkan Allah. Allah je. Tapi dia sudah mensyirik. Berkongsi pula. Manusia. Dengan kerana manusia. Orang beramal kerana Allah. Ini beramal kerana manusia. Termasuk syirik. Jadi syirik ni yang Nabi paling takut ni berlaku pada kita. Syirik. Bukannya syirik menyembah berhala. Itu ramai orang boleh cegah kita. Tuan, kenapa Tuan dah sampai jadi macam ni? Mengucap balik. Kan? Tapi syirik yang tersembunyi ni, kalau kita sendiri tak tahu benda tu syirik, maka benda tu akan bersaranglah dalam hati kita. Orang tak tahu. Dia tersembunyi dalam hati. Kalau tinggalkan satu amal kerana manusia, jadi riak pula. Kau nak beramal lah, jangan pedulikan manusia. Ini baru nak belajar pegang tasbih, nak belajar mengingat, nak berzikir, nak belajar selawat. Kan tak ada tasbih kan, terlupa, tak teringat. Jadi lepas tu malah sungkan lah. Orang cakap saya macam anda pun lah. Lalu kita meninggalkan satu amal kerana manusia, kerana dikecam oleh manusia, kan? Kerana takut orang kata kita ni baru nak pegang Quran, nak ngaji, kan? Dah tu awak bukan macam anda pun lah.
Kita pun takut orang kata kita kan, anda sangat kita ni. Lalu kita meninggalkan satu amal tu kerana manusia, maka itu nama dia riak. Pedulilah orang. Dia senang je, pedulilah orang. Aku nak buat, aku ni pasal. Ini kerana Allah. Dia meninggalkan amalan kerana manusia adalah riak. Dia meninggalkan solat berjemaah kerana manusia. Dia meninggalkan, macam-macam orang ni meninggalkan kerana manusia ni, meninggalkan amal kerana manusia ni. Begitu juga orang yang beramal kerana manusia. Ini biasa, orang beramal kerana manusia ni. Tak pernah datang, muka tak pernah nampak, tapi dia datang tu kerana hari tu ada satu. Oleh kerana YB turun, YB ni pula rapat dengan dia. Kerana tak datang kan, dia telefon saya. Jadi dia datang juga. Kerana apa? Bukan kerana Allah, kerana manusia. Diumumkan siapa datang kan dapatlah duit bantuan. Dia pun datang. Bukan kerana Allah. Kalau kerana Allah, tak kerana bantuan ke, tak ada siapa datang pun, kita tak datang. Jadi beramal kerana manusia termasuk syirik. Ikhlas ialah selamat daripada dua perkara tadi. Ikhlas ialah selamat daripada dua perkara tadi. Bukan kerana manusia. Kita jangan meninggalkan ibadah kerana manusia. Move on, kata orang bawah. Imam Al-Haddad mengatakan, erti ikhlas ialah mengqasadkan. Qasad maknanya meniatkan. Qasad dalam hati segala amal ibadah dan ketaatan serta semua perbuatan-perbuatan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Ditujukan kepadanya untuk mendekatkan diri dan memperolehi keredaan. Jadi ikhlas ni niat kita, qasad kita semata-mata, ibadat kita, taat kita semua semata-mata kerana Allah. Nak dapat Allah, nak keredaan Allah. Nak keredaan Allah. Kalau ada selain daripada itu, istighfar. Bukan kerana tujuan-tujuan yang lain seperti mengerjakan ketaatan kerana berpura-pura, menunjuk-nunjuk kepada orang ramai, mengharapkan orang memujinya, atau tamak untuk mendapatkan sesuatu pemberian. Sahab bin Abdullah At-Tustari rahimahullah ta'ala berkata, para ulama' bijaksana telah meneliti penafsiran surah Al-Ikhlas. Maka mereka tidak mendapat suatu makna yang lebih tegas dan pantas daripada berikut, iaitu menunjukkan segala gerak-geri dan diamnya, sama ada yang lahir maupun yang batin, kepada Allah SWT semata-mata. Tidak dicampurinya sesuatu selain itu. Tidak jiwa, tidak hawa nafsu, tidak dunia. Orang yang ikhlas ialah orang yang bermaksud dengan amalannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari keredaannya serta memperolehi balasan pahalanya. Manakala orang yang riak iaitu lawan kepada ikhlas. Riak lawan dia ikhlas. Ialah orang yang bermaksud dengan amalannya untuk menunjuk-nunjuk kepada orang ramai supaya mereka melihatnya, dan amalannya tentu sekali tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir bin Isa mengatakan, ikhlas adalah penjernihan amal daripada segala penyakit dan noda. Sama ada sumbernya berkaitan dengan makhluk seperti mengharapkan pujian dan sanjungan mereka serta menghindari cacian dan celaan mereka, atau sumbernya berkaitan dengan amal itu sendiri supaya seperti terpedaya dengannya dan memohon balasan daripadanya. Ikhlas, kita balik ke atas balik, dia punya kitab yang asal dia penawar bagi hati tu, yang atas sekali. Ikhlas adalah sifat hati yang dipuji. Ikhlas ni dia bukannya berdasarkan mulut, dia hati. Jadi kalau orang ikhlas, saya ikhlas, betul-betul ikhlas, itu belum tentu. Sebab ikhlas ni dia sifat hati, kan? Saya tengok, saya dah tahu dah muka ikhlas. Bukan, dia bukan berdasarkan muka,
bukan berdasarkan perbuatan zahir. Ikhlas ni dia hati. Jadi benda ni kita sendirilah nak menjernihkan kita punya niat tadi. Betul-betul kena jernih. Sebab tu orang tua-tua dulu bila dia semayang, sebelum dia, masa dia berdiri tu, usolli lillahi ta'ala, dia betulkan dulu. Usolli lillahi ta'ala, usolli fardhu subhi. Sebelum tu dia clearkan dulu, supaya tak nak ada kot bercampur-campur dengan perasaan-perasaan lain. Sifat ikhlas adalah sifat hati yang dipuji. Amal ibadat tidak diterima melainkan dengan ikhlas. Ini bukan bicara bab fiqh. Amalan tidak sah, itu kalau fiqh. Semayang kita tidak sah sekiranya kita semayang dalam keadaan kita tidak mulakan dengan takbiratul ihram. Tak sah. Itu sah. Kita semayang kita tak sah kalau kita semayang kita tak ambil semayang. Itu tak sah. Itu cerita sah. Ini bab ikhlas ni bukan cerita sah. Cerita dia Allah tak terima. Semayang sah, tapi Allah tak terima. Nanya lah. Ini iblis dia ganggu kita. Kalau budak-budak tu dia bagi malas, jangan semayang. Tapi bila lama-lama dah semayang pula budak ni, kan? Dah tua-tua semayang pula dia. Masa muda tu kami lihat nak semayang, tak semayang. Dah tua-tua ni dah tak tinggal semayang dia. Jadi iblis kacau macam mana pula nak bagi dia ni, kan? Dia semayang nak kacau suruh tak semayang, dia semayang. Kacau hati pula. Dia bagi supaya kau nak semayang, kau nak sedekah, kau sedekah lah. Tapi dia nak supaya amal kita tadi Allah tak terima. Dalam peti simpanan kita tu tak ada. Rupa-rupanya mana amal-amal yang kita yang buat selama ni? Tak ada, kosong. Sebab kau buat tu bukan dengan ikhlas. Jadi kesan daripada perbuatan kita yang kita buat, amal kita yang kita buat, kalau tak ada ikhlas, bukan kerana Allah, bukan niat kita untuk redha Allah tadi, kerana ada tujuan-tujuan tertentu, maka amal ibadat kita tadi walaupun sah di sisi perbuatan zahir fiqh dia, tapi di sisi tasawuf elek, Allah tak terima. 403 penjelasan dia. Daripada Sayyidina Umamah Al-Bahili berkata, seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, bagaimanakah pendapat tuan tentang seseorang yang berperang demi mencari upah dan sanjungan? Apakah yang akan dia dapat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia tidak akan mendapat apa-apa, tidak dapat ganjaran pahala. Lelaki tadi ulang pertanyaan sehingga 3 kali dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menjawab, dia tidak dapat apa-apa, tidak dapat ganjaran pahala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa btughiya bihi wajhuhu. Sesungguhnya Allah tidak menerima amal perbuatan kecuali yang ikhlas, dan dimaksudkan dengan amal perbuatan itu mencari keredaan Allah. Apa pendapat tuan? Satu orang yang pergi berperang, lepas tu mati syahid dah tu, dia tak dapat apa-apa, kerana niat dia pergi berperang tu untuk, kalau aku mati pun nanti tengok orang akan sebut, oh dia ni berani. Habis ya. Mencari upah dan sanjungan. Jadi niat tu kena ikhlas mata-mata kerana Allah. Susah lah bab ni, tapi kena, boleh kerana kita dah baca kitab ni, kita kena belajar lah, kan? Kalau kot tersasar kita punya niat, betulkan balik, astagfirullahalazim, betulkan balik niat, kan? Betulkan balik niat. Dan ikhlas ni dia sesuatu yang hanya Allah sahaja yang boleh menilai, bukan manusia nilai. Kita nilai senang je. Tak tahulah, saya nampak muka macam ikhlas, itu muka, kan? Saya nampak dia ni jaga mak dia, oh memang nampak betul ikhlas. Belum tahu, tentang dia merungut dalam hati dia tu, pengusaha apa lah.
Orang sanjung, orang mesti sanjung. Dia pula tunjukkan kebaikan tu kerana memang niat dia nak dapat pujian daripada orang. Orang pun pujilah, oh dia ni, oh anda ni. Bila dia dengar tu dia puas hatilah. Itu yang dia nak. Tapi di sisi Allah SWT dia tidak dapat pahala. Kata baginda Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak menerima amal perbuatan kecuali yang ikhlas, iaitu yang dimaksudkan mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Pada hari mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan solat serta memberi zakat. Dan demikian itu agama yang benar. Daripada Sayyidina Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankifuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Sesungguhnya semua amal ibadat berdasarkan niat, dan sesungguhnya tiap seorang akan mendapat ganjaran atau kurniaan mengikut apa yang diniatkan. Maka sesiapa yang hijrah diniatkan kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa hijrah diniatkan kerana dunia dan dia mendapat habuan, atau kerana seorang perempuan untuk menikahinya, maka hijrahnya mengikut apa yang diniatkan. Hijrah kerananya. Jadi ini dalam kitab Imam Nawawi hadis 40 tu, bab niat ni dia letakkan yang pertama sekali, innamal a'malu binniyah. Dia menceritakan kisah zaman Nabi SAW. Satu orang berhijrah. Dia berhijrah daripada Mekah ke Madinah kerana untuk mendapatkan perempuan. Kerana apa? Dia punya makwa dia dah berhijrah dulu. Jadi dia ni duduk Mekah. Kalau dia tak hijrah, tak dapatlah kahwin sebab perempuan tu sudah berada di Madinah. Dia pun hijrah, sama-samalah hijrah dengan orang lain, dengan orang-orang muhajirin yang lain. Tapi niat dia tu, orang hijrah, mereka sanggup meninggalkan Mekah, mereka sanggup meninggalkan kebun, sanggup meninggalkan rumah, sanggup meninggalkan keluarga mereka, kampung halaman mereka, hijrah daripada Mekah ke Madinah. Maka besarnya ganjaran mereka yang berhijrah. Mereka dapat Allah dan Rasul. Tetapi ada di kalangan mereka ni yang berhijrah kerana perempuan. Niat dia tu, aku nak ikut juga hijrah. Sebab apa? Sebab makwa dia dah hijrah dulu. Jadi kalau dia tak pergi sekarang, tak dapatlah kahwin. Maka dia hijrah kerana perempuan. Maka Nabi kata apa? Maka Nabi kata, dan siapa yang hijrahnya diniatkan kerana dunia dan dia mendapat habuannya, atau kerana seorang perempuan yang untuk menikahinya, maka hijrahnya mengikut apa niat, dapatlah dia kahwin. Tapi pahala hijrah tu dia tak dapat. Jadi samalah, benda lain pun. Faedah, Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid mentarbiyah muridnya. Pernah dicerita bahawa ketika al-alim ulama al-arif billah Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid hafizullah hendak mengakad nikahkan salah seorang muridnya, beliau bertausiah tentang 4 golongan suami dan isteri setelah berkahwin, iaitu dia nak nikahkan anak murid dia, lalu dia beri tausiah dulu. Beliau bertausiah tentang 4 golongan suami dan isteri setelah kahwin, iaitu 1, kedua-duanya kuat beribadat kepada Allah SWT. Yang kedua, suami kuat ibadat tetapi isteri tidak. Ketiga, isteri kuat ibadat kepada Allah tetapi suami tidak. Keempat, kedua-duanya malas beribadah kepada Allah SWT. Jelas, selepas menjelaskan 4 golongan itu, beliau bertanya, kamu ingin masuk pada golongan yang mana? Ni memang betul lah, suami isteri ni bila kahwin ni lah. Ada yang kahwin laki kuat ibadat, bini malas. Ada yang laki malas, bini kuat. Ada yang dua-dua kuat ibadat, ada yang dua-dua malas. Selepas menjelaskan ni 4 golongan, Habib Zain bertanya kepada anak murid, kamu ni nak masuk golongan yang mana?
Murid jawab, saya ingin masuk golongan yang pertama ya Habib. Iaitu apa dia? Dua-dua kuat ibadat. Oh. Habib jawab, jika begitu berniatlah sekarang untuk masuk pada golongan pertama sebelum aku akadkan. Begitulah keadaan para arif billah dan masyaikh yang sangat mementingkan niat dalam apa saja pekerjaan. Maknanya bukan, betulkan niat dulu. Kau nak yang mana? Aku nak yang dua-dua. Niat, betulkan niat sebelum aku angkat nikah kan. Jadi apa-apa betulkan niat dulu. Niat kita datang sini pun apa niat kita? Saya datang sini nak mengajar pun apa niat? Betulkan niat. Ikhlaskan niat kerana Allah SWT, kerana umur dah berpuluh-puluh tahun ibadat, tengok-tengok rupanya tak dapat pahala, sikit je pahala. Mana pergi yang lain-lain? Sebab yang lain-lain semua kau beramal kerana bukan kerana Allah semata-mata. Ada je sampingan-sampingan lain. Takut orang kata lah, lama tak nampak muka lah, takut orang macam-macam lah. Jadi benda-benda tu kena istighfar, betulkan niat balik. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.